السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada bacaan pelik dan ganjil dalam salat namun sahih. Sambungan kita seterusnya ialah pada muka surat 76, zikir, rukuk dan sujud yang ke-6. Kita dalam bab yang ketiga, muka surat 76, zikir, rukuk dan sujud yang ke-6. Hadis yang dibawa ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kita tengok riwayat itu, muka surat 76. Akhbarana Ibn Jurayj qala qultu li'ata kaifa taqul anta fi ar-ruku'? Qala amma subhanaka wa bihamdik لا إله إلا أنت. فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta. Faqultu bi abi anta wa ummi inni lafi sya'nin wa innaka lafi akhar. Itu pada muka surat 77. Dia punya hadis dia 76 77. Okay. Terjemahan dia, Ibnu Jurayj bertanya kepada Atha. Ibnu Jurayj ni ialah tabi'ut tabi'in. Atha tabi'in, Atha bin Abi Rabah. Dia kata, apakah bacaan engkau dalam rukuk? Tabi'ut tabi'in tanya pada tabi'in, dalam rukuk baca apa? Qala amma subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Lalu jawab Atha, bacaannya ialah maha suci engkau dan pujian buat engkau, tiada Tuhan yang layak disembah selain engkau. Itu bacaan dalam rukuk. Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta. Atha kata. Lepas pada tu Atha beritahu dia dapat pada mana. Fa akhbarani ibnu Abi Mulaikah. Yang memberitahu kepadaku ialah Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah ni tabi'in, dia lagi senior berbanding Atha bin Abi Rabah. Ibnu Abi Mulaikah ni sempat bertemu dengan lebih 30 orang sahabat. Sebab tu terkenal Ibnu Abi Mulaikah ni, dia pernah sebut, dia kata, aku telah berjumpa dengan lebih 30 ke 40 orang sahabat. Tidak ada apa yang paling ditakuti oleh sahabat melainkan kemunafikan yang ada dalam diri kita. Maknanya dia tengok sahabat-sahabat ni, kalau tengok kehidupan seharian dia, apa yang diorang bimbang menimpa diri diorang? Kemunafikan. Yang tu yang paling dibimbangi. Jadi Ibnu Abi Mulaikah, dia kata dia ambil bacaan tu daripada Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku kehilangan Nabi pada satu malam.
saya menyangka baginda pergi ke mana-mana rumah isteri baginda. Aku mencari-cari baginda dan kembali semula ke rumah. Rupanya baginda sedang rukuk atau sujud sambil membaca zikir subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta. Jadi Aisyah dengar Nabi sebut dalam rukuk ataupun sujud. Ni dua-dua, rukuk sujud sebut benda yang sama saja. Dia macam bacaan sebelum ni yang kita tengok apa yang Nabi baca dalam rukuk dan sujud. Bacaan sebelum ni Nabi sebut antaranya ialah subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Yang ni lagi hebat lah, sebab Auf bin Malik kata, aku tengok Nabi telah rukuk dengan membaca subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya. Dia punya tempoh bacaan tu, rukuk tu sepanjang bacaan surah Baqarah. Maknanya qiyam surah Baqarah, rukuk pun sama lama dengan surah Baqarah, cuma dia ulang subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Kita dah bahas sebelum ni, kadarnya untuk kiraan sekarang 2 jam setengah lah, ataupun 3 jam. Qiyam 3 jam, rukuk 3 jam, sujud pun macam tu jugalah. Itu sifat ibadah salat malam Nabi. Okay. Untuk hadis yang ni kata Aisyah, aku dengar Nabi baca macam tu. Cuma sebelum dia dengar Nabi baca tu, dia telah mencari-cari Nabi. Suasana pada zaman tu gelap. Gelap, memang gelap. Tak ada satu cahaya pun yang menerangi. Sebab zaman dulu bukan macam sekarang. Sekarang kita gelap tapi lampu jalan ada. Jalan-jalan dulu memang gelap betul. Tak nampak apa pun. Okay. Jadi dia pun cuba meraba-raba, takutlah Nabi hilang pergi ke rumah isteri Nabi yang lain, madu-madu dia yang lain, yang duduk sekitar masjid Nabi tu. Sehinggalah dia perasan Nabi tu sedang menegak kaki dia sebab tengah rukuk, tengah sujud, sambil Nabi baca subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Fakultu, kata Aisyah, bi abi anta wa ummi, aku berkata, ibu dan bapaku menjadi tebusanmu. Sesungguhnya aku berada pada satu kedudukan, sedangkan engkau berada pada kedudukan yang lain. Tu kata-kata Aisyah. Maksud dia apa? Sesungguhnya engkau Rasulullah sibuk dengan ibadah, adapun aku sibuk dengan mencari kamu. Maknanya tak ibadah lah, dalam arti kata lain. Okay. Daripada zikir, rukuk dan sujud ni, apa yang kita boleh tengok? Pertama, sikap berjaga-jaganya tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam mengambil riwayat, khususnya riwayat bacaan dalam salat. Sebab tu kita tengok Ibnu Jurayj tanya Atta tanya Ibnu Abi Mulaikah, Ibnu Abi Mulaikah tanya pada Aisyah. Dia punya susunan jalur penurunan itu, daripada Nabi nak pergi kepada sahabat ataupun tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in seterusnya. Okay. Bacaan Nabi ringkas, tak panjang. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Kita pernah sebut sini, memang banyak ayat dalam Al-Quran menganjurkan Nabi ni untuk bertasbih. Bahkan Nabi pun sendiri, sebelum Nabi tidur malam-malam ni, surah yang paling minat Nabi baca ialah Nabi membanyakkan membaca Al-Musabbihat, surah-surah yang bermula dengan tasbih. Antaranya Al-Isra', seterusnya At-Taghabun, seterusnya Al-Jumu'ah, seterusnya Saf, seterusnya Al-Hadid, yang keenam Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. 6 bukan Nabi baca semua 6, cuma kebanyakan malam selain pada baca Al-Mulk, selain pada baca Sajdah. Antara yang Nabi suka baca ni Al-Musabbihat, Al-Aswar Al-Musabbihat, Suar Al-Musabbihat, surah-surah yang dimulai dengan tasbih ni menjadi kegemaran Nabi. Sebab apa? Sebab tasbih ni ialah ibadah yang universal. Sebab apa universal? Sebab makhluk lain pun mereka punya ibadah ialah tasbih. Sebab tu ada dalam Quran sebut la tafqahuna tasbihahum. Makhluk-makhluk lain ni kamu tak faham tasbih dia, tapi Tuhan sebut mereka ni tasbih. Haiwan apa pun dia tasbih, walaupun kita tengok dia mengeluarkan bunyi yang kita tak faham dia sedang isyaratkan apa, tapi itu tasbih. Tumbuh-tumbuhan, benda-benda yang kita nampak macam tak bergerak, macam batu, kayu apa semua ni, mereka punya ibadah yang paling utama dilakukan ialah bertasbih. Sebab ada hadis lain riwayat pada Abu Darda pun, Nabi sebut tentang kelebihan orang menuntut ilmu ialah ikan-ikan di laut memohon keampunan kepadanya
dalam keadaan mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala sebagai kemuliaan kepada penuntut ilmu. Tuan-tuan boleh bayang? Kita tak kenal pun ikan yang duduk dalam laut ni, nama dia, keturunan apa tak kenal, dan tak ada niat nak jumpa pun ikan tu dalam laut. Biarlah dia berenang dalam laut tu. Tapi Nabi kata dia boleh cap, yang ni penuntut ilmu, yang ni bukan. Macam ada satu penyebaran maklumat kepada ikan di laut ni untuk beritahu, mungkin kita kata malaikat lah yang beritahu kepada ikan-ikan di laut ni, kamu kena tasbih pada orang ni, by person, orang ni suka tuntut ilmu. Kita tak kenal dia duduk di laut mana, dia berenang daripada laut, laluan mana pun kita tak tahu. Ini kemuliaan. Ini ialah kemuliaan. Dan antara bentuk cara pengangkatan darjat tu, dia istighfar untuk kita dan dia bertasbih. Sebab tu tasbih ni banyak dalam kehidupan Nabi. Rukuk tasbih, sujud pun tasbih, naik kenderaan kita dah sebut sebelum ni pun tasbih. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tu ayat dalam surah Zukhruf. Selain daripada bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, itu pun antara bacaan ketika mana naik kenderaan. Sebab Nabi Nuh membaca doa itu waktu nak gerakkan kapal untuk berlayar mengharungi banjir besar yang menenggelamkan mereka-mereka yang ingkar derhaka kepada Allah Ta'ala. Yang tu kita boleh tengok dalam surah Hud. Cuma nak sebutnya ialah banyak elemen dilakukan dalam hidup ni kena tasbih. Zikir pagi petang pun Nabi suruh kita tasbih subhanallahi wa bihamdihi 100 kali. Bahkan Nabi juga pernah sebut dalam satu hadis yang diletakkan oleh Imam Bukhari sebagai hadis terakhir dalam Sahih Bukhari, 2 kalimah yang berat di mizan, ringan di mulut, tapi balasan dia besar. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Poin dia ialah perkataan subhana. Kita bahasa Melayu kita akan terjemah subhana itu maha suci Tuhan. Terjemahan tu ada kaitan dengan perkataan itu, tapi untuk lebih mendatangkan feeling perasaan, perkataan subhanallah ini maksudnya ialah kita sedang memenuhkan perasaan kita untuk bergantung pada dia. Sebab subhana saya dah sebut banyak kali mungkin sini, dia berasal pada perkataan sabbaha yang merupakan fa'il, kata kerja yang bermaksud berenang di lautan. Kita tengok dalam surah Yunus, Allah Ta'ala cerita tentang tasbih Nabi Yunus ketika mana dia fed up dengan kaum dia keluar, dia kena telan dengan ikan nun, lalu diilhamkan kepada Nabi Yunus ni untuk sebut la ilaha illa anta subhanaka inni ada situ. Kataan subhana tu ada. Sebab tu sebelum tidur subhanallah 33 kali. Lepas sembahyang 33 kali. Kalau tak sempat kita tak buat lah mungkin. Cuma nak katanya tasbih ni hampir memenuhi semua setiap saat dalam hidup kita. Nak kata bacaan-bacaan yang ditunjuk oleh Nabi ni banyak ada elemen tasbih. Bahkan disifatkan makhluk lain pun bertasbih. Jadi kita kena study sikit lah perkataan tasbih ni, macam mana cara nak bagi dia masuk dalam diri kita. Nak bagi waktu kita sebut tasbih tu, kita bukan sebut semata-mata sebut. Bukan hanya lepas sembahyang orang tasbih kita pun tasbih. Tak. Sebab tu salat witir, antara bacaan yang utama ialah surah Al-A'la yang bermula padanya tasbih. Salat Jumaat sunnah yang Nabi buat kalau jadi imam, rakaat pertama pun subhana rabbiyal a'la. Nak katanya kalau kita perasanlah dalam kitaran hidup kita ni, seharian tu pun dah banyak dituntut untuk bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan tengok kesan dia bagi orang yang melazimi tasbih ni. Antara benda yang kita boleh tengok lah, paling mudah bila mana Nabi berikan kepada Fatimah waktu dia mengadu dia penat, banyak kerja kena buat. Nabi kata kamu zikir 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah dan 34 kali Allahu Akbar sebelum tidur. Itu lebih baik daripada khadam, adanya pembantu. Apa hubung kait antara ada pembantu dengan zikir? Tak dapat dinafikan, jiwa yang berzikir hakikatnya jiwa itu akan menguatkan fizikal. Benda ni siap ada kajian lagi, kajian terperinci, sama ada kajian dalam bidang sains,
kajian dalam bidang teori yang dalam agama ni pun ada beza yang sangat ketara. Orang yang berzikir dengan orang tak berzikir sangat ketara. Antaranya ialah ia akan menjadi penguat kepada kita berterusan buat ibadah, khususnya ibadah-ibadah wajib. Untuk sentiasa ada kesinambungan ni, daripada subuh nak pergi ke zuhur, zuhur nak pergi ke asar, asar nak pergi ke maghrib, maghrib nak pergi ke isyak, lepas tu nak pergi ke sembahyang malam pula. Semua ni memerlukan kepada tasbih. Sebab tu Tuhan sebut fasbir ala ma yaqulun kepada Nabi Muhammad. Sabar Muhammad, orang kata kamu macam-macam. Macam mana nak bagi kuat? Wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Tasbih kamu pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Maknanya cara nak bagi kita ni kuat, steady, tak terkesan sangat dengan kata-kata orang, tak terkesan sangat dengan ujian, kita kena bertasbih. Kita kena banyak bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Dalam keterangan disebut sini, tasbih ini merangkumi 3 nilai yang penting, iaitu tasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang kekurangan dan kelemahan, tahmid memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengiktiraf segala kemuliaan dan keagungannya, tahlil dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menafikan kewujudan Tuhan yang setaraf dengan dia. Tu dia rangkum habis tu. Tiga-tiga, tasbih, tahmid dan tahlil. Tapi benda yang lebih utama sekali ialah perasaan kita waktu kita bertasbih itu ialah kita sedang menggantung harap sebesar-besarnya pada Tuhan. Sebab orang yang berenang ni, macam saya pernah sebut sebelum ni, dia sentiasa mendambakan daratan untuk dia lebih selesa bernafas. Terutamanya kita, makhluk yang bukan jenis duduk dalam air ni. Walaupun dia pandai berenang, dia boleh elak diri daripada gelombang apa pun dalam air, dia tidak pernah berniat dan berhajat untuk kekal terus dalam air tu. Tak nak naik langsung ke darat. Tak. Manusia, dia akan nak duduk di daratan. Jadi daratan kita yang disimbolikkan melalui subhanallah ni ialah kita nak menuju ke akhirat tu. Nak menuju ke akhirat tu. Dan antara cara untuk kita selamat di akhirat ni, kita kena buat ibadah. Dan ibadah yang dituntut itu ialah salah satunya bertasbih. Banyak lagi lah ibadah yang lain. Cuma ibadah yang kita kira dia boleh buat tanpa terikat dengan masa apa-apa pun, bertasbih. Kalau kita perhati satu side lagi, Nabi ni bangkit bagi lepas selesai dah sapu muka, masuk air dalam hidung ni, antara kebiasaan Nabi buat, yang ni ialah paling banyak Nabi buat. Nabi keluar rumah, buka pintu, Nabi pandang ke langit dan Nabi baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Ayat terakhir surah Ali Imran ni apa dia? 10 ayat terakhir tu. Ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azabannar. Dalam 10 ayat tu pun ada perkataan subhanak. Duk sebut situ. Bila mana satu orang yang mengingati Tuhan, dia pun tengok penciptaan langit bumi siang malam silih berganti ni, kemuncak dia akan sebut apa? Subhanak. Maha suci Tuhan. Jauhi kami daripada api neraka. Maknanya kalimah subhanak ni ialah kalimah yang kita kena tingkatkan. Dia beza setiap orang. Orang yang awam, dia tak belajar apa, dia sebut subhanallah, beza jiwa dia. Orang yang belajar, cuba nak faham, cuba pecahkan sabbaha, subhana, subhanakallahumma, dia akan dapat rasai kekuatan kalimah itu. Kalimah tu ada keistimewaan yang tersendiri bila mana diucapkan dengan laluan hati yang betul. Sebab tu kita tengok dalam hadis yang bacaan zikir yang ketiga tu, yang sebelum pada ni, yang ni ke-6, yang ketiga, bila mana Nabi baca subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Tuan-tuan boleh bayang kalau kita nak fikir sejenak, macam mana Nabi isi perasaan selama 2 jam setengah. Sebab bacaan dia sama dengan Baqarah. 2 jam setengah rukuk tu duk sebut perkataan yang sama, dan dia seronok dengan perkataan tu. Dia suka. Macam sebahagian orang, bila mana dia minat satu lirik lagu, dia duk ulang yang tu.
Dia basuh kereta, dia nyanyi lagu tu. Dia duduk dalam bilik air pun dia nyanyi lagu tu. Dia masak pun dia nyanyi lagu tu. Dia sambil-sambil tak tahu nak buat apa, tak tahu nak bercakap apa, dia nyanyi. Nak kata ada kesan perkataan tu. Dia seronok. Okay. Sekarang ni yang misterinya ialah kita nak perasaan itu. Saya tak ada jawapan untuk benda tu sebab dia bergantung pada amalan spiritual masing-masing. Okay. Cuma nak katanya kita kena fikir macam mana Nabi dia boleh seronok 2 jam setengah sebut benda sama. Baqarah tu memang kita dah lalu ayat yang panjang. Alif Lam Mim nak sampai kepada amanah Rasul bima. Yang tu kita baca banyak ayat. Dan memang dia punya bilangan ayat tu dah banyak. Sekarang ni hanya subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, dia punya tempoh sama panjang dengan Baqarah. Apa syok sangat sebut sampai 3 jam tu? Benda sama je sebut. Apa laluan hati Nabi waktu Nabi sebut? Apa Nabi fikir waktu Nabi sebut benda tu? Yang tu memerlukan kepada testing kita dulu. Kita kena test. Saya tak ada pengalaman lagi test yang tu. Kita test lah bacaan-bacaan yang lain. Cuma kalau kita cuba lebih sikit, memang kita akan rasa kita luar daripada kebiasaan sikit. Tuan-tuan akan rasa. Cuma dia perlukan waktu kita nak buat tu tanpa desakan yang memaksa daripada mana-mana pihak. Contoh kalau budak-budak kita suruh dia tak syok ni. Dia perlukan jiwa yang tenang, rehat yang dah cukup untuk buat ibadah ni. Macam mana orang nak hiking, naik bukit, dia punya berehat tu dekat seminggu. Begitu juga nak buat ibadah lama-lama ni tuan-tuan. Bukan semalam sembang kedai kopi kat 2 pagi, balik rumah tidur setengah jam, terus nak try buat. Tak jadi, pening kepala, esok masuk hospital. Tak jadi. Dia kena prepare, dia kena belajar tidur pukul 9 ataupun pukul 10. Lepas tu dia buat preparation. Waktu dia bangkit tu dengan perasaan yang paling segar, keadaan diri yang paling segar, dengan suasana tempat semayang pun elok. Dia tak wajib tapi dia membantu. Dia membantu. Baru kita akan dapat memahami kenapa. Sebab Nabi bukan baca dengan beralun ada lagu apa semua, bukan. Sebab mungkin sebahagian orang dia seronok sebab dia layan lenggok lagunya. Yang tu tak jadi. Sekarang ni dia nak masukkan bacaan itu dalam hati waktu sebut. Sama jugalah dengan zikir rukuk dan sujud yang ke-6 ni, bila mana sebut subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta. Perasaan apa yang sebelum ni terlucut hilang pada diri kita, kita nak panggil balik perasaan tu supaya dia sentiasa hidup dalam semua urusan kehidupan. Sebab manusia ni dia berada di bawah satu perintah beribadah pada Allah Ta'ala secara umum. Dan kita jangan faham ibadah tu ruang lingkupnya hanya pada salat fardu, puasa Ramadan, zakat sahaja. Tapi semua, tarik nafas, keluar nafas, apa semua ni, semua duduk dalam ibadah. Laluan hati kita semua duduk dalam ibadah. Cuma dia perlukan ada satu, orang kata apa, penyambung yang sentiasa menyebabkan kita tak terputus dalam suasana ibadah tu, iaitu dengan tasbih. Zikir rukuk dan sujud yang ke-7. Okay. Hadis yang seterusnya ni pun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan min al-firash faltamastuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamayhi wa huwa fil masjid wa huma mansubatan wa huwa yaqul. Kata perawi ni ialah Aisyah radhiyallahu anha. Aku kehilangan Rasulullah pada satu malam daripada tempat tidur. Lalu aku mencari baginda. Tangan saya terpegang bahagian luar kedua telapak kaki baginda dalam keadaan baginda berada di dalam masjid. Kedua telapak kaki baginda tegak dan lurus seraya baginda berdoa. Maknanya kaki Nabi tu terpacak dengan sebab tengah sujud. Waktu tu Aisyah dengar doa Nabi, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika kama 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Terjemahan dia muka surat 79, ya Allah, aku berlindung dengan redha engkau daripada bahaya kemurkaan engkau. Minta pada Tuhan. Aku berlindung kepada ampunan engkau daripada bahaya hukuman engkau. Aku berlindung kepada engkau daripada azab engkau. Aku tidak mampu menghitung pujian ke atas engkau sebagaimana engkau memuji diri engkau sendiri. Ini semua bacaan-bacaan macam ni Nabi tak baca dalam salat fardu berjemaah. Sebab salat fardu berjemaah ni Nabi melihat pada kondisi jemaah yang lain.
Nabi tak akan buat ibadah melampau dengan ramai orang. Taklah melampau untuk diri Nabi, dia tak melampau. Cuma untuk kita yang tak biasa buat lama, Nabi tak akan buat ramai-ramai. Nabi ni sangat memahami condition semua orang. Sama ada perempuan yang ada anak, orang tua, kanak-kanak, orang dewasa yang ada hajat yang banyak. Ini semua benda yang dijaga oleh Nabi. Tapi untuk benda-benda ni ialah dalam ibadat sunat. Dalam ibadat sunat. Dan ibadat mana yang Nabi buat? Biasanya salat malam. Salat malam. Kebiasaannya semua bacaan yang dah kita sentuh ni diamalkan Nabi dalam salat malam. Kebanyakannya, hampir 80% zikir-zikir yang jenis panjang-panjang berjela ni, yang jenis buat sampai 2 jam, 3 jam ni, semua dalam salat malam. Sebab tu salat malam Nabi tak banyak riwayat menunjukkan Nabi buat berjemaah melainkan Ramadan saja. Sebab Ramadan ni memang kita kena cuba latih diri untuk kita buat ibadah banyak pada bulan lain. Yang lain tu sukarela, bulan lain, tatawwu'. Tapi orang yang boleh buat, dia akan ada kelebihan besar berbanding orang yang tak buat. Dia tak wajib, tapi ianya ada kemuliaan. Cuma pada zaman Umar Al-Khattab, Umar ni satu orang yang sangat cuba untuk menjadikan semua orang, khususnya di Madinah ni, follow sebiji macam Nabi buat dalam hidup dia. Sebab tu waktu Umar menjadi Amirul Mukminin, lepas pada Isyak, lepas pada salat Isyak, lebih kurang nak masuk pukul 10 lah. Walaupun zaman tu dia tak ada lah ukuran jam. Cuma mengikut riwayat-riwayat yang menyebutkan lepas pada waktu Atamah. Waktu Atamah ni lebih sejam setengah lepas pada Isyak masuk. Umar akan lalu jalan-jalan di Madinah, dan dia akan tengok ada tak orang menyembang dekat luar rumah. Umar ni dia punya curious, dia punya bimbang. Dia tengok siapa menyembang. Dia akan pergi tanya. Kalau ada kumpulan lelaki berkumpul, dia tanya, ni menyembang sebab apa? Kalau tak dapat beri jawapan yang meyakinkan, maka kena pelangkung dengan tongkat Umar lah. Okay. Sebab Umar kata, macam mana boleh sembang? Kamu tak rasa risau ke? Tak lepas salat malam? Dia punya concern tu. Dia punya concern. Dia punya, kata apa, keutamaan. Sebab memang asbab duniawi yang kita kena terima untuk boleh bangkit malam ni, satu orang tu kena tidur. Dia tak akan boleh bangkit malam dalam keadaan dia tak tidur, melainkan dia akan ada kesan yang buruk pada diri dia. Kalau dia try juga, dia akan jadi mengantuk. Dia tak tahu dah apa yang dia sebut waktu dia salat. Itu antara elemen-elemen yang dijaga oleh Nabi. Sebab tu ada hadis larangan. Nabi ni larang kita ni menyembang, menjadikan habit lah menyembang lama tengah malam sampai lewat malam. Sebab memang hakikatnya perbuatan ini akan mengganggu salat malam, dan lebih naya lagi akan mengganggu subuh yang fardu itu. Jadi ini benda-benda yang ada, yang perlu diambil kira untuk kita ni boleh konsisten ataupun baru nak belajar melakukan ibadah-ibadah sunat, khususnya bangun malam. Sebab dalam hadis lain pun Nabi sebut, afdalus salah ba'da salatil mafruḍah salatul lail. Salat yang lebih besar selepas pada salat fardu ialah salat malam. Salat-salat lain ni dia boleh buat, tapi tak akan boleh menyamai kedudukan salat malam. Sebab tu ada orang dia melazimi salat duha, bagus, tapi dia kena juga ada usaha untuk melazimi salat malam. Maknanya kalau orang tu dia salat malam, dia tak salat duha, ia lebih baik berbanding dia salat duha tak salat malam. Sebab salat duha cerah matahari, orang boleh tengok kita, oh setengah sembahyang. Malam siapa tahu? Tak ada orang tahu. Tambah buat dalam rumah, tambah zaman Nabi dulu, siapa duduk dalam masjid pun tak nampak. Bukan kata tengah malam, sampai ke subuh lagi tak cerah tanah, tak cam. Sebab tu para sahabat ni dia tak tahu sembahyang sebelah dia ni siapa. Waktu sembahyang subuh ditunaikan tu tak tahu siapa. Sehinggalah cerah sikit baru perasan, okey ni, dia ni. Melainkan yang terlalu rapat, yang dah boleh cam, mungkin daripada baunya, daripada tekstur kulit dia apa semua. Sebab kita mungkin akan tersentuh waktu salat tu. Cuma nak katanya ialah salat yang paling terbaik ialah salat malam, kerana dia paling aman daripada pandangan orang. Sebab tu Nabi pun cuba kaitkan antara salat fardu yang utama ialah salat Isyak dan juga salat subuh. Bahkan Nabi kata tidak ada kelompok yang paling berat untuk melakukan dua ni melainkan orang munafik pada zaman tu.
Dan sekiranya manusia tahu kelebihan pada dua fardu ni, Isyak dan subuh, mereka akan datang walaupun merangkak. La atauhuma walau habwa, Nabi sebut. Cuma kalau kita tengok Abdullah bin Mas'ud, ini antara orang-orang yang memang hardcore dengan sunnah Nabi ni. Dia pernah sebut lepas Nabi wafat, dia kata, aku tak ketahui orang lain yang jenis solat tak tetap dengan masjid Nabi ni, melainkan orang tu munafik pada zaman tu. Dia bagi kata yang lagi jelas. Dia bagi, orang kata apa, perincian lagi jelas. Dia kata, bukan isyak dengan subuh je. Dia kena datang 5-5. Bila mana dia datang 5-5 ni, kita tahu dia mukmin ni. Tapi yang jenis ada waktu ni, tak ada waktu ni, dia lain. Sebab tu Umar Al-Khattab, dia sangat menekankan isu penjagaan salatul jamaah. Salat sunat dia tak tekan, cuma dia tak suka orang menyembang. Kalau nak menyembang pun, jauhkanlah daripada pandangan Umar. Tu pun kalau ada sebab yang munasabah. Contoh, kata apa, menguruskan orang yang sakit ke, ataupun perbincangan ilmu ke, Umar tak larang juga. Cuma untuk salat fardu, Umar sangat menjaga dia. Cuma nak katanya, kuncinya ialah keringanan tu akan datang bila mana satu orang tu dia boleh pergi untuk salat jemaah di masjid dulu. Yang itu penting. Yang itu sangat mustahab. Tak dapat dinafikan keutamaan dia. Sebab tu Umar Al-Khattab, kuliah Nabi ni dia berganti dengan jiran dia, tapi masjid, salat di masjid dia tak berganti. Tak ada lah, dia kata, tak apa, saya solat kat kebun je, hari ni tak sempat masuk masjid. Tak, dia orang tak tinggal. Tapi untuk kuliah, dia orang tinggal. Okay, hari ni jiran saya pergi, sebab dia tak kena masuk kebun. Sebab orang Madinah ni, dia punya aktiviti dia orang adalah kebun kurma je lah. Kalau dia orang menternak pun, dia orang menternak. Jadi hari ni Umar tak masuk, kawan dia, jiran dia pergi. Jadi esok Umar datang, jiran dia pula pergi ke kebun. Tapi untuk salat fardu, tak ada istilah, hari ni saya tak sempat zuhur dengan asar, saya sangat pack, saya salat kat tempat saya kerja je lah. Okay. Ataupun dekat kebun. Tak dibuat oleh mereka. Untuk realiti zaman sekarang ni, payahlah sikit. Boleh cakap macam ni lah. Tapi kalau orang yang boleh jaga, ianya satu kemuliaan yang sangat besar. Tapi saya tak tahulah untuk suasana tempat lain. Kalau di Perlis ni kerja pejabat, tak ada ketua jabatan haramkan pergi sembahyang masjid kalau masuk waktu salat fardu. Kalau salat sunat tu mungkin tak menasabah lah. Meeting pukul 10, tiba-tiba buat lebay pula nak pergi sembahyang duha pula, tak perlu lah. Okay, tapi kalau zuhur, minta dengan ketua jabatan, biasanya dia bagi. Ataupun yang lebih baik lagi, ketua jabatan tu yang keluar dulu. Itu menjadi contoh pada orang lain. Cuma nak katanya tak ada lah. Untuk negeri lain saya tak berani nak kata, sebab kadang-kadang ada orang dia kerja dengan bos non-Muslim, dia tak faham. Yang ni ada risalah khusus yang ditulis oleh Ibnu Khallal. Ibnu Khallal ni tahun 300 Hijrah, tentang seruan bekerja. Permasalahan dalam risalah dia tu ialah macam mana nak buat salat jemaah on time waktu sibuk bekerja. Orang yang terikat dengan kontrak, dia kena minta dengan bos dia, saya nak keluar ni bos, sekarang ni bukan waktu rehat, saya nak keluar untuk salat jemaah, habis salat jemaah saya balik. Kalau bos tu kata tak boleh, kerja kita ni penting, meeting kita penting, okey, bos tu siap sedia jawapan di akhirat. Sebab tak tertanggung dah atas staff dia. Maknanya dia kena prepare. Dia kena prepare. Ataupun nak mudah, dia kena fikir macam mana orang dapat salat jemaah 5 waktu on time dalam keadaan dia tak mengular jauh. Dia kena wujudkan masjid ataupun surau. Surau yang aktif lah, jangan surau tempat orang mengular ya. Dia ada juga surau jabat ni, surau mengular je panggil. Sembahyang fardu tidak dilaungkan apa-apa azan pun situ. Dia yang bagusnya jabat ni walaupun kecil, ada orang azan juga, tak payah pakai mic pun. Cuma on time tu ada. Itu yang paling bagus. Tapi yang lebih aulanya ialah didirikan di tempat orang salat Jumaat. Sebab tu di negara Arab ni lah, kalau kita tengok mall-mall apa semua ni, terutamanya saya pernah pergi di UAE semua, ada mall yang besar ni, setiap tingkat tu dia ada surau Jumaat. Dia tak akan buat surau saja, yang ada imam bertugas di situ dan dibayar allowance supaya nak nampak wujud suasana salat jemaah tu ada. Dia bukan surau macam mall tempat kita ni, surau tak ada orang jaga. Pekerja-pekerja asing tu lah yang rajin nak susun-susun Quran apa semua, tapi masuk mau stokin ni pun. Ini tak bagus. Kalau di negara-negara ni suraunya elok, ada imam tugas kondusif,
Dia macam juga masjid-masjid yang duduk di luar daripada mall tu. Nak kata apa? Hidupkan supaya orang tak ada alasan. Saya payah sebab saya kerja sini apa semua. Saya ingat dulu ada satu isu berlaku di Pahang, di Kuantan. Orang yang pernah pergi bandar Kuantan ni, dia akan perasan ada satu masjid duduk tengah-tengah bandar tu, Masjid Tepian Putra nama. Dia dekat dengan hotel, lepas tu dia dekat dengan 2-3 mall yang ada di sekeliling dia. Waktu saya kuliah di sana tu, itu antara masjid yang selalu duduk berhenti salat lah. Okay. Asalnya tapak tu tak ada projek nak buat masjid pun. Tak ada. Hasil desakan daripada pekerja-pekerja Muslim yang bekerja di 2 mall yang besar tu, ada 2 mall yang besar situ. Ada mall-mall lain yang terpencil. Tokeh mall ni semua orang Singapura, bukan orang Malaysia. Sebab tu capital, apa istilah dia, capital city, dia dekat dengan ada satu hotel, Zenith Hotel yang besar tu. Okay. Itu semua projek-projek yang bukan milik orang Malaysia, bos dia lah kebanyakannya orang Singapura. Desakan demi desakan, hantar proposal, hantar surat, minta, orang kata apa, adun kawasan. Akhirnya yang Singapura non-Muslim terpaksa akur. Akhirnya dia fund berapa juta duit untuk buat satu masjid di situ. Masjid itu masjid Jumaat lah, didirikan salat Jumaat. Kalau boleh buat sampai tarikh tu, hebatlah kita kira. Cuma nak katanya yang concern tu, yang ambil cadangan tu ialah non-Muslim. Saya nak sebutnya sebab masjid tu agak meriah lah. Dari segi keterikatan dengan sunnah tu tak dapat dinafikan lah. Memang payah lah sikit. Dah nama pun bukan negeri yang kita kenali dengan negeri yang minat dengan benda-benda macam tu. Tapi orang kata apa, masjid dia meriah lah sebab orang tak buat alasan. Sebab orang nak pergi salat di masjid negeri Pahang tu jauh sikit dengan jalan jam semua. Jadi dia wujudkan satu. Apa-apa saja cara kena fikir. Sebab semayang ni tak boleh buat lebih kurang. Sebab tu isu semayang ni, bacaan dia tu pun kita kena bincang, ambil masa. Ada bacaan itu, ada bacaan ini yang perlu diberikan perhatian. Jadi nak sebut pada kita, tujuan kita belajar ni, pelbagaikan bacaan apa semua ni, ialah untuk kita rasa seronok dengan semayang. Itu yang penting. Untuk tujuan kita rasa semayang tu sangat-sangat besar perubahan pola hidup manusia ni. Tuan-tuan boleh bayang, ada orang tak mengaji tinggi tapi dia jaga semayang, Tuhan luruskan rezeki dia dengan lancar. Ada orang CJ ni bertimbun belajar, Master 2-3, PhD 2-3, degree sampai 2-3, tapi minta kerja situ tak lekat, kerja sini tak lekat. Check isu apa? Tak semayang. Itulah kebanyakan masalahnya pun di dunia ni. Sebab tu saya suka video yang orang viral. Ada satu orang jual rojak buah di Kelantan ni, di satu tempat, nama dia di Rantau Panjang, border dengan Thailand. Orang panggil kedai tu kedai Colek Bismillah. Colek Bismillah sebab apa? Sebab yang colek ni rojak lah, okay. Rojak buah, orang sana panggil colek, okay. Dia setiap kali dia nak potong buah tu, pakcik tu dia akan sebut Bismillah semua. Jadi orang panggil kedai dia kedai Colek Bismillah, okay. Dan pakcik ni, dia punya keistimewaan dia apa? Dia akan tutup, berhenti perniagaan bila mana masuk waktu salat. Sebab kedai dia betul-betul depan masjid. Tuan-tuan boleh bayar, pakcik ni Instagram tak ada, FB tak ada, TikTok pun tak ada, tapi muka dia antara muka yang agak famous di TikTok. Siapa yang angkat? Allah Ta'ala yang angkat. Orang dia pun pelik, macam mana orang boleh datang mai beli. Orang datang atas panjang sebab nak beli colek dia je. Kerana apa? Simatu ahlus salah. Kuatnya hubungan dia dengan salat, Allah Ta'ala jadikan rezeki dia lancar. Dia mungkin tak belajar tinggi, tapi rezeki dia lancar. Sampai tahap dia kata, sampai takat ni je jual tak boleh beli dah. Habis dah barang. Hari-hari laku. Kerana apa? Kerana salat. Sabba alaihim minal barakat. Tuhan lempahkan keberkatan dalam perniagaan dia. Saya nampak muka dia pun macam ni. Tak kaya, tapi puas hidup. Sebab salat boleh diutamakan. Dia tinggal macam tu, tak ada hilang pun buah dia. Dia hanya ambil satu label, rehat untuk salat, letak. Habis salat Zuhur, penuh orang beratur tunggu dia. Dia tengah duk wirid lagi. Kemuliaan Tuhan beri kepada ahli salat. Ada sebahagian orang usung CJ pergi mari naik pejabat tu pejabat ni, orang tak bagi kerja satu pun. Kehinaan. Sebab apa? Sebab Tuhan kata, ya bena Adam, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati. Sibukkan dirimu dengan beribadah padaku. Antara kesibukan yang kita kena letak sebagai prioriti ni ialah salat. Lepas pada tu Nabi sebut dalam hadis tu, tafarragh li'ibadati,
kamu sibuk dengan ibadah, aku akan uruskan kesibukan kamu dan rezeki kamu, kelancaran. Tapi kalau kamu tinggalkan, kata Nabi, kamu akan disibukkan diri kamu tu, aku beri kesibukan tu, kamu nak urus sangat sibuk kamu, okey, kamu urus. Maka waktu tu kita akan kelang kabut. Sangat luar biasa kelang kabut. Sebab Tuhan tidak akan ambil pot lagi terhadap urusan kita. Bukan dia tak nak ambil, tapi itu perjanjian kita dengan dia. Sebab tu Nabi ni dia pesan pada Allah bin Abbas, mudah je. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga hak Allah, Allah jaga hak kamu keseluruhannya. Taklah kita kata orang yang salat ni tak kena kecelakaan langsung. Dia boleh kena kecelakaan, tapi ada beza. Orang yang kena musibah daripada kalangan orang yang salat, dan orang yang kena musibah daripada kalangan orang yang tak salat. Sebab tu Imam Az-Zahabi waktu dia tulis tentang biografi Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni sebelum jadi tokoh ulama, dia ni pencuri, perompak, penyamun, semua ada pada dia. Cuma yang jadi beza dia dengan pencuri, perompak yang lain ni, dia semayang. Waktu dia merompak tu, dia on time juga semayang. Sebab tu ada beza pencuri tak semayang dengan pencuri semayang ni. Last sekali apa jadi pada dia, tuan-tuan? Dia khabat satu rumah. Tuan rumah tu tengah baca beberapa ayat daripada surah Al-Hadid, iaitu ayat alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampai ke lagi waktu untuk orang beriman ni khusyuk dengar ayat Tuhan. Dia tengah khabat tu, dia dengar ayat tu. Sebab dia ni orang semayang, confirm dia pernah dengar imam baca ke apa. Dia bukan pencuri yang memang kelam ilmu agama tak ada langsung. Dia jawab dalam hati, sekarang dah sampai, tak jadi mencuri lagi tu. Dia tinggalkan karier pencurian dia tu dan juga penyamun dia tu. Dia berubah pola hidup dia. Dia pindah daripada Iraq pergi ke Hijaz, duduk di Masjidil Haram, melazimi ulama-ulama di sana sehingga jadi alim, sehingga nama dia tersebar luas sampai orang Iraq kenal balik dia. Antara yang selalu orang kata apa, ada connection dengan Fudail bin Iyad ni lah Abdullah bin Mubarak. Ni antara tokoh-tokoh hebat. Cuma saya nak katanya, kalau kita jahat dan kita salah, ada peluang untuk kita patah balik jadi orang baik. Tapi kalau kita ni baik di mata orang tapi tak salat, tak guna orang ni. Sebenarnya tak salat ni adalah sebuah jenayah yang besar, lagi besar daripada orang yang makan rasuah hakikatnya. Tapi orang tak nampak dan tak ada akta boleh tangkap pun. Di Malaysia ni, siapa tak salat dipenjarakan sampai 100 tahun. Tak ada orang boleh buat. Tak ada akta tu, tak boleh. Tapi sebab sudah ada pandangan tak rasa benda tu utama pun. Itu problem dia. Cuma nak katanya ialah kita belajar bab salat apa semua, bacaan semua ni tidak lain tidak bukan untuk menimbulkan rasa besarnya salat tu. Macam-macam mana pun. Sibuk tak ramai. Sebab tu keuzuran yang diberi untuk orang salat ni apa dia? Untuk dia tak salat di masjid kalau orang lelaki. Hujan yang lebat, sakit. Itu je keuzuran yang dibenarkan. Sebab tu kelebihan bagi orang yang salat di masjid, macam sekarang musim hujan kan. Musim hujan. Ada hari hujan, ada hari tak hujan. Cuma waktu hari yang hujan lebat, kitanya dia semayang masjid selalu. Zuhur, hujan lebat. Kita boleh jamak tapi tak boleh qasar. Ini keistimewaan untuk pergi masjid je. Tak pergi masjid tak dapat keistimewaan ni. Di Perlis kita ada fatwa untuk menjamakkan salat kerana bencana alam dan hujan yang lebat ni. Cuma fatwa itu tidaklah dikenali ramai oleh imam-imam yang bertugas di masjid. Waktu hujan lebat baru ni pun dia buat taktil tu. Dah habis tu, saya tengok dia tengok saya. Balik. Saya kata, imam tolong buat jamak untuk asar ni. Kesian pak cik naik motor, nanti asar datang masuk dalam parit boleh, accident boleh kerana motor. Sebab yang datang masjid kebanyakan orang tua. Dia orang dah nak menghabiskan usia tua dengan masjid. Sekarang ni rukhsah Tuhan bagi hadiah untuk dia orang sebab dia orang melazimi masjid. Tuan-tuan boleh bayang, ada orang dengan sebab hujan lebat masuk dalam parit ni, saya tengok sendiri. Di masjid di Perlis tu, dia nak datang masjid. Dia dah datang Zuhur tadi. Tapi dengan sebab hujan yang lebat datang, masuk parit, musibah untuk diri dia. Sepatutnya musibah tu boleh dielak kalau dah buat jamak tadi. Islam ni dia taklah terlalu nak membebankan, kena datang juga hujan lebat tak mana pun. Tak. Ada keringanan. Tapi dengan sebab kadang-kadang imam dia tak tahu, tak endorse benda ni, menyebabkan dia orang tak ambil tahu sangat benda ni. Sebab tu kalau saya salat di masjid tu, saya biasa salat di Masjid Al-Abrar di Kubang Gajah ni, di Kubang Gajah lah. Sebab dia ada satu lagi kuat gajah di Perlis ni, Kubang Gajah ni. Hari tu saya beritahu dekat imam jamak. Dia orang ni kalau kita tak beritahu dia tak buat. Kadang-kadang dia mungkin ingat kita kerja jabat mufti dulu dia tak buat.
Orang jemaah mufti kata kena buat, tunggu kita kata kena buat. Sebenarnya dalam fatwa tu kita kata mengikut ijtihad imam di masjid tu. Kalau dia tengok macam hujan kira tak nak berhenti sampai maghrib, dia kena buat. Ini hadiah tuan-tuan. Ini hadiah Tuhan nak bagi untuk orang melazimi masjid. Maknanya Tuhan akan bagi keringanan. Kalau benda tu dah terkepit sangat, salat terus. Cuma negeri lain saya tak tahu dah. Saya rasa negeri lain, bukan negeri lain tak maklum benda ni, dia maklum tapi orang tak biasa buat. Memang waktu nak buat tu adalah jemaah-jemaah yang terkejut. Boleh hujan macam ni? Dah nak tunggu apa, nak tunggu hujan batu? Hujan, Nabi kata hujan. Hujan buat. Memang di negara Arab salji baru buat, sebab memang hujan di sana jenis salji. Tunggu salji dah naik tinggi apa semua baru dia orang buat. Kadang-kadang setengah-setengah imam hujan berat tu pun dia tak buat dah. Dia dah buat dah terus. Maknanya dia akan, maknanya asar nanti tak ada orang di masjid. Nanti pergi pula maghrib, kalau hujan lagi jamak terus dengan isyak. Ini tidak diperkenalkan. Nabi tak syaratkan mesti salji. Hujan lebat yang boleh buat banjir. Kadang-kadang masjid pun masuk seluk banjir ni. Kerana benda tu. Tapi kerana tak faham, dia tetap juga nak buat payah. Sedangkan keringanan tu sudah wujud. Cuma nak katanya, salat kalau ada uzur, Tuhan akan beri keringanan. Tapi kalau tak ada uzur, kita tetap tertakluk kepada ikut salat tu. Cuma nak katanya, besar kita mengagungkan salat ni. Okay. Ada masa sikit lagi. Kita punya kuliah ni lebih kurang sejam lah kot. Okay. Zikir, rukuk dan sujud. Muka surat keterangan tu tak apalah kot, lebih kurang saja. Muka surat 80. Yang ni penting sikit. Yang ni yang terakhir kot. Zikir, rukuk dan sujud yang ke-8. Ani bin Abbasin qala bittu 'inda khalati Maimunah bintil Harith wa bata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'indaha fara'aituhu qama li hajatihi fa atal qirbata fa halla shinaqaha fatawadda wudu'an bainal wudu'ain thumma ata firashahu fanam thumma qama qaumatan ukhra fa atal qirbata fa halla shinaqaha thumma tawadda wudu'an wa huwa al-wudu' thumma tawadda wudu'an huwa al-wudu' thumma qama yusalli wa kana yaqul fi sujudihi. Ibn Abbas berkata, aku menetap di rumah makcikku Maimunah binti Al-Harith Ummul Mukminin. Mak menakan Ibn Abbas ni isteri Nabi. Rasulullah tidur di sisi makcik. Maknanya tidur seperti mana suami isteri tidur. Zaman tu rumah tak banyak partition, tak ada bilik. Jadi budak-budak kecil ni memang boleh nampak lah aktiviti dalam rumah tu. Okay. Aku melihat baginda bangun untuk satu keperluan. Tuan-tuan boleh bayang, usia tak sampai 10 tahun ni Ibn Abbas ni. 10, 11 pun mungkin lah sebahagian riwayat. Budak lagi, sekolah rendah lagi kalau kita ni. Lalu dia tengok Nabi bangun, baginda pun, Nabi pun ambil kirbah. Kirbah ni bekas simpan air yang dibuat daripada kulit binatang. Dan bila mana air disimpan tu, dia sangat sejuk pada musim panas dan suam pada musim sejuk. Itu function dia. Okay. Dia punya macam water heater semula jadi. Okay. Lalu membuka tali penutupnya. Baginda berwuduk dengan sederhana. Setelah itu baginda pergi ke tempat tidur dan tertidur. Tidak lama kemudian baginda bangun semula, lalu pergi mendapatkan kirbah tadi, membuka tali penutupnya, lalu berwuduk dengan sederhana. Wuduk sederhana ni maksud dia apa? Wuduk secara basuhan sekali saja. Walaupun afdal buat 3 kali. Ataupun basuhan sekali dan fokus pada yang wajib je. Taklah basuh muka, masuk air lain, buka-buka tu terus, sapu muka, tangan sampai ke siku. Ambil yang wajib dan basuhan dia sekali. Itu maksud dia wuduk yang sederhana, sangat minimum. Tapi berwuduk lah dia panggil. Kemudian baginda berdiri untuk salat. Ketika sujud, muka surat 81, baginda berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, waj'al fi sam'i nura, waj'al fi basari nura, waj'al min tahti nura, wa min fawqi nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, waj'al amami nura, waj'al khalfi nura, wa a'zim li nura. Doa ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, lebih kurang dengan doa kita berjalan nak pergi masjid. Riwayat daripada Imam Ahmad. Cuma yang jalan pergi masjid tu dia lagi panjang. Sebab dia minta supaya darah kita bercahaya, otot kita bercahaya, urat kita bercahaya, kubur bercahaya, hati bercahaya. Perjalanan kita tu pun dipenuhi dengan cahaya, sampailah kita diberikan cahaya yang sempurna di akhirat. Cuma yang ni baca waktu sujud dan juga rukuk. Sebab apa? Minta Tuhan letakkan cahaya dalam hati kita, letakkan cahaya pada pendengaran kita, pada penglihatan kita,
atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, dan agungkan cahaya tu. Kemudian dalam riwayat tu lagi, summa nama hatta nafakha. Kemudian Nabi pun tidur sehingga berdengkur. Nafakha ni maksudnya berdengkur. Cuma dia terjemah situ kedengaran nafas baginda. Kuatlah. Waktu ni usia Nabi dah 50 lebih ni. Dah agak meningkat usia dan agak tua dah sikit. Dan itu normal bagi orang yang mulai ke usia macam tu. Orang sebenarnya berdengkur ni dia menjadi habit kebanyakannya bila mana dah masuk usia 30-an dah ke atas. Dia jadi habit macam tu. Macam saya 30 dah ke atas ni dah nak ada dah habit tu. Dulu zaman umur 20 tak ada pun. Memang kita tidur ni diam tu. Sekarang dah ada lah, tanya orang rumah saja dia tahu lah. Okey, maknanya dia itu ialah bunyi yang memang ada pun. Okey. Nafakha ni memang ada. Okey, benda tu normal bagi orang yang dah semakin usia ni. Okey. Fa atahu Bilalun fa ayqadhahu lis-salah. Tidak lama kemudian Bilal datang dan mengejutkan Nabi untuk salat. Okey. Cuma poinnya ialah doa itu. Doa ni penting ke? Okey. Dalam kita mendepani masalah sekarang, segala kerumitan, terutamanya kerumitan dalam agama ni, nak tahu penceramah ni betul tak betul, ilmu yang kita nak ambil pada dia ni selamat tak selamat, duduk bawah nas yang jelas atau tidak, doa ni lah berfungsi sebagai penerang. Sebab kalau tengok dalam doa tu, waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura. Jadikanlah pendengaran aku bercahaya dan juga penglihatan aku bercahaya. Sebahagian syarah, antaranya syarah Aunul Ma'bud Al-Mubarakfuri, syarah pada Sunan Abi Daud untuk doa pergi masjid dan juga doa ni, dia kata inilah permohonan seorang hamba kepada Allah Ta'ala bila mana dia keluar rumah. Kalau dia baca doa ni untuk pergi masjid, dia sampai masjid, dia tidak terlibat dengan sembang-sembang kosong, tak terkena dia dengan ilmu-ilmu yang tak jelas, tak bermanfaat. Sebab dia dah berdoa pada Allah, ya Allah jadikanlah pendengaran aku bercahaya, penglihatan aku bercahaya. Biar aku ni Tuhan bagikan ada rasa, ustaz ni lain macam dia kuliah. Benda tu datang pada Tuhan. Dia duduk kata sah tak sah nikah ni lain macam. Kita pun tak ikutlah dia. Kita tak kena tengok besar serban dia, labuh tu jubah dia, boleh ikut ke? Tak. Doa ni ada fungsi. Sebab tu kalau kita perasan pada bab awal pun lagi kan, ada doa iftitah yang Nabi baca, Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Yang menariknya, ihdini limakhtulifa fihi. Wahai Tuhan, beri hidayah pada aku terhadap segala perselisihan yang duk berlaku kat depan ni. Sebab memang tak ada cara lain yang boleh selamatkan kita supaya kita boleh ikut yang betul ni dengan pertolongan Tuhan. Waktu kita baca tu, sebab tu saya kalau orang tanya macam mana ni ustaz, saya pening amal doa ni. Saya pening macam mana dengar ustaz ni kata boleh, dengar ustaz ni kata tak boleh. Okey, test baca doa tu. Tuhan akan jadikan hati kita ni, radar dia boleh pergi pada yang betul. Radar dia tak mengarut. Sekarang ni kompas hati kita ni mengarut, pergi belaka. Rumah mana-mana pun kita pergi, kedai mana-mana pun kita pergi, masjid pun kita pergi, kedai pun kita pergi. Kita tak kenal benda tu. Bila mana kita amalkan doa ni, kita akan dapat laluan itu. Cuma amalkan dengan hati yang ikhlas. Sebab tu kalau tanya saya macam mana nak bagi kita ni sentiasa dapat ikut kebenaran. Sebab ustaz-ustaz yang promot kebenaran pun sampai satu masa kalau dia tak jaga diri dia boleh gelong teruk pada yang dah gelong sekarang pun. Saya sendiri tak boleh jamin diri saya selama-lamanya akan berada di atas manhaj ni. Ada hari Tuhan palingkan hati kita, kita minta jauh lah benda tu. Tapi boleh jadi. Dan memang ada sejarah pun dah jadi macam tu. Dan ada yang pihak yang kita nampak macam gelong, akhirnya dia patah balik, jadi golongan yang betul. Itu boleh jadi. Sebab tu kena minta pada Tuhan, bukan minta pada ustaz tu. Sebab Tuhanlah yang memegang hati kita, hati ustaz, hati penceramah, hati orang yang pegang otoriti agama pun, Tuhanlah yang pegang semuanya. Sebab tu fungsi salat ni, kalau kita faham function ini, kita akan nampak solat ni seperti mana yang Nabi sebut, qurrata aini, penyejuk kepada mata hatiku. Okey. Muka surat 82 ada 3 poin tu, keterangan Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Nabi memulakan doa dengan memohon cahaya, buat kalbu sebagai tanda kalbu adalah benda yang paling penting dalam kehidupan kita. Sebagai tambahan, terdapat hadis menyatakan kebaikan dan keburukan akhlak seseorang itu bergantung pada kalbunya.
Yang kedua, pendengaran dan penglihatan adalah sumber akliyah dan naqliyah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Justru kita perlu memahaminya dalam kedua-dua bentuk. Yang ketiga, maksud nur atau cahaya dalam hadis ini ialah petunjuk ke arah kebenaran dalam mempraktikkan syariat Allah Azza wa Jalla dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang pastinya kita nak supaya kita berada pada kelompok yang benar, dibimbing hati kita, dipimpin dan disuluh kehidupan kita ke arah kebenaran. Jadi kita berpada situ je untuk tengah hari ni. Sebab saya nak kena pergi bertam cepat ni, kereta saya tu ada problem. Tingkap dia tak boleh tutup. Jadi kesian sahabat duk tunggu jaga kereta, takut orang ambil apa-apa kat dalam. Tingkap dia tak boleh naik. Jadi tak ada service center yang buka hari ni, Proton. Jadi kena tunggu esok, saya kena pergi simpan kereta dekat tempat lain dulu. Jadi tak boleh panjang-panjang sangat pada tengah hari ni. Kesian kawan tu lah, kereta bukan sejuk pun, kereta panas. Nanti berasap kawan tu lah tu. Jadi kita berpada situ je untuk tengah hari ni. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.